Terima kasih kepada semua yang sudi hadir, kepada wartawan. Saya harap semua dah cukup rehat. Tak ada lagi, belum lagi. Belum cukup lagi. Belum cuti lagi, belum cukup lagi ya. Bersama saya saudara Andrew Chen, Adun Sulang, saudari Amira, Adun Puteri Bangsa, saudari Liao Chai Tong, Adun Johor Jaya, dan saudara Poyang, Adun Senai. Yang akan datang ialah saudara Chong, Adun Bukit Batu. Dia akan sampai lewat sikit. Dan kita berada di sini untuk sidang akhbar pertama Adun Selatan Johor. Dan saya minta saudara Andrew Chen sebagai jurucakap untuk Adun Johor Selatan, dan beliau akan membentangkan. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir, kepada wartawan. Saya harap semua dah cukup rehat. Tak ada lagi, belum lagi. Belum cukup lagi. Belum cuti lagi, belum cukup lagi ya. Bersama saya saudara Andrew Chen, Adun Sulang, saudari Amira, Adun Puteri Bangsa, saudari Liao Chai Tong, Adun Johor Jaya, dan saudara Poyang, Adun Senai. Yang akan datang ialah saudara Chong, Adun Bukit Batu. Dia akan sampai lewat sikit. Dan kita berada di sini untuk sidang akhbar pertama Adun Selatan Johor. Dan saya minta saudara Andrew Chen sebagai jurucakap untuk Adun Johor Selatan, dan beliau akan membentangkan kenyataan bersama kami. Okay. So first of all, we would like to thank the voters for voting Pakatan Harapan and Muda. And as elected reps, we will serve all Johorians and safeguard their interests regardless of their political affiliations, race and religions. To bring positive changes to the daily life of ordinary Johorians, we will work closely with the elected state government as a constructive opposition while holding the government accountable on behalf of taxpayer. Jadi maknanya kita akan bekerjasama ya dengan kerajaan yang dipilih. We recognize the crucial role played by the local governments for the development of Southern Johor. The 4 local authorities in Southern Johor, namely MBJB, MBIP, MBPG, and MPKU, have a joint annual revenue of nearly 1 billion. So we will work closely with these local authorities in Southern Johor to ensure the infrastructures and amenities, quality of life and welfare of the peoples are well taken care of. We will also do our best to connect these local governments to the people, as it is the key to ensure smooth implementations of local government policies for the benefit of the people. Yang maknanya kita akan bekerjasama dengan erat dengan kerajaan tempatan dan kerajaan negeri supaya dasar-dasar untuk kebaikan rakyat seperti infrastruktur, kebersihan, quality of life dan juga kebajikan boleh dilaksanakan dengan lancar. So during the state election, we announced the policy agenda for Southern Johor, namely reopening of Johor-Singapore border, better jobs, better pay and better business ecosystem, public transport and housing, and empowering local communities, urban planning, flood mitigations, and a cleaner environment. And a new deal for Johor in terms of federal governments, federal and state government relationship. So as federal government has announced 1st April as the date for the reopening of border, we would like to propose to the new state government at its first task after Menteri Besar, Dato' Hasni Mohamad, is sworn in to form a bipartisan committee to gear up the state's effort to prepare for the various aspects of border reopening, including congestions of the causeway and second link,
as well as reopening of the cross-border economy and trade. Dan saya juga berharap kerajaan negeri dan kerajaan negeri yang ditubuhkan akan secepat mungkin bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dengan proactively berunding dengan kerajaan Singapura agar pembukaan sempadan boleh dibuka sepenuhnya di kedua-dua pihak, maksudnya reciprocal, supaya penggembara yang keluar masuk Singapura tidak perlulah menjalani kuarantin di Malaysia dan di Singapura, kerana kita telah pun mencapai imuniti kelompok dan dengan dos penggalak. Jadi ini merupakan salah satu agenda saya rasa kerajaan negeri dan kerajaan pusat perlu mengambil tindakan dengan segera. Ya, terima kasih. Saya tambah sikit. Bagi Johor Selatan, seperti apa yang kita tahu, pembukaan sempadan antara Malaysia dan Singapura merupakan salah satu isu yang paling penting kepada penduduk di kedua-dua negara. Dan selama 2 tahun kita menghadapi dengan pandemik atau wabak COVID-19, ekonomi di negeri Johor, khususnya Johor Selatan, telah serius terjejas. Dengan ini, pembukaan sempadan pada 1 hari bulan April adalah sangat penting dalam memulihkan ekonomi di negeri Johor. Ini merupakan perkara yang pertama, I think adalah keutamaan bagi kerajaan negeri Johor lah. Dan sebelum ini, kerajaan Pakatan Harapan telah menubuhkan satu task force bagi isu di custom, bagi causeway dan juga second link lah, iaitu diketuai oleh saudara Andrew sendiri, iaitu semua isu berkenaan dengan keluar masuk ini masih belum ada satu guideline yang jelas. So saya menyeru bahawa sempena pembukaan ini, semua isu dan maklumat untuk keluar masuk bagi pembukaan ini harus diumumkan dengan secepat mungkin supaya penduduk atau rakyat Malaysia yang berada di Singapura dapat memudahkan mereka pulang ke negara. Dan juga bagi pelancong, adalah penting bagi ekonomi di negeri Johor, khususnya Southern Johor, kerana pelancong ni memainkan peranan yang penting. So kita perlu mengambil perkara ini dengan serius supaya ekonomi di Johor Selatan dapat dipulihkan dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua kawan-kawan media. Saya nak ambil kesempatan ini pertama sekali untuk echo apa yang telah disebut oleh YB Andrew dan juga YB Loh Chai Tong berkenaan dengan pembukaan border Singapura dan Johor perlu menjadi prioriti bagi memastikan pertama sekali seperti yang telah disebut kelangsungan ekonomi dan juga menjaga kebajikan dan juga kebajikan keluarga-keluarga yang telah lama terpisah disebabkan penutupan border Singapura dan Johor. Tapi lebih utama sekali saya rasa ambil kesempatan ini juga untuk juga mengucapkan sebagai daripada wakil daripada Parti Muda, kita menganggap kerusi di Selatan Johor ini merupakan satu kerusi yang sangat penting, kerusi yang merupakan kerusi monumental untuk muda, because this is monumental untuk muda kerana ini merupakan kerusi pertama muda dan sudah tentunya kita galas amanah yang besar ini untuk pastikan bahawa bersama-sama dengan Pakatan Harapan kita dapat berikan yang terbaik kepada rakyat di Puteri Wangsa dan seterusnya rakyat kepada negeri Johor secara amnya. Seperti yang disebutkan sebentar tadi juga, kita bersedia untuk bekerja bersama-sama dengan barisan kawan-kawan daripada barisan kerajaan untuk memastikan pada akhirnya kebajikan itu, keutamaan itu tiba kepada rakyat. Dan juga mewakili Parti Muda, kita juga melihat PRN Johor ini sebagai satu titik yang penting for us to do a lot of reflections, for us to do a lot of analysis to move forward for the next elections to come. Dan insyaAllah dengan sokongan kawan-kawan Pakatan Harapan, dengan sokongan semua rakyat Johor, kita akan pastikan kita beri yang terbaik untuk negeri Johor. Saya ingin tambah di sini, saya ingin
menyuruh Kerajaan Negeri Johor untuk membuat semula satu perangsaan aktiviti ekonomi setempat yang boleh bantu peniaga-peniaga kecil. Memandangkan sekarang kita sudah nak membuka balik sempadan negara lah. Jadi dulu kita memang ada rancang pada bajet yang pada tahun ini, tapi saya rasa sekarang menghadapi satu keadaan yang baru, kita kena buat satu yang baru, mungkin bagi bantuan ataupun inisiatif untuk membantu perniagaan macam seperti di PPT, dia boleh mengurangkan kadar itu cukai lesen, itu lesen fee lah, ataupun bagi diskaun kepada penjaja-penjaja setempat. Berkenaan dengan isu sempadan lagi, I think all of us can accept we have busy border after border is being opened, but we want not congested border, we want efficient border. Yeah, we can help, we can facilitate, we can give constructive views, we can give constructive views. Maknanya selepas pembukaan sempadan, saya rasa semua orang boleh menerima sempadan yang sibuk, tetapi bukan sesak. Kita mau sempadan fasilitasi sempadan, clearance sempadan yang lancar, ya, dan kami sedia membantu, semua sedia memberikan pandangan konstruktif dan fasilitas ya untuk membantu ya kelancaran di sempadan. Kenyataan tadi yang dibaca oleh saudara Andrew dan disokong oleh rakan-rakan sebenarnya adalah kenyataan bersama oleh saudara Andrew Ching Kaing, Adun Setulang dan juga juru cakap untuk adun-adun di Selatan Johor, adun-adun Pakatan Harapan dengan Muda di Selatan Johor, saya Eugene Tong, adun Perling, Amira Aisyah Abdul Aziz, adun Puteri Wangsa, saudari Liao Chai Tong, adun Johor Jaya, saudari Marina Ibrahim, adun Sudai, dan saudara Wong Po Yang, adun Senai, saudara Arthur Chong Sen Shen, adun Bukit Pasir. Okay. Ada persoalan berkenaan dengan kenyataan bersama adun-adun Pakatan Harapan dan Muda di Selatan Johor. Memang saya rasa kita memerlukan inspirasi dan saya akui bahawa Pakatan Harapan mungkin tidak menawarkan inspirasi yang dapat memperangsangkan pengundi-pengundi untuk keluar mengundi. Saya rasa ini adalah pengajaran kepada kami semua, dan ini adalah satu masalah yang saya harap boleh diselesaikan sebelum PRU yang akan datang. Saya pun seperti yang saudara Eugene Tong sebutkan sebentar tadi, saya rasa apabila kita melihat kepada result PRN Johor kali ini, tidak wajar untuk kita hanya salahkan kepada rakyat tidak keluar mengundi, kerana mengundi itu adalah hak rakyat, dan kita selaku di pihak pembangkang seperti yang YB Eugene Tong sebutkan sebentar tadi, perlu memberikan satu inspirasi dan juga satu orang kata alternatif yang cukup baik untuk mengajak rakyat keluar mengundi. Dan ini adalah satu tugas yang sangat penting untuk barisan pembangkang lihat bersama dan bekerja bersama untuk pastikan PRU 15 nanti sama-sama kita dapat berikan inspirasi kepada rakyat keluar menjalankan tanggungjawab mengundi, dan pada masa yang sama tidak mengulangi episod PRN Melaka, PRN Sarawak dan juga PRN Johor di mana peratusan keluar mengundi itu rendah.
Benda tu memang, yelah kita dah, kalau tengok ada banyak juga yang dah keluar statistik itu. Ini juga merupakan satu sistem dalam sistem pilihan raya kita yang kita perlu terima. First past the post system ni telah lama ada. Bermakna kalau kita nak lihat kepada peratusan, Barisan Nasional bukan dapat peratusan yang tertinggi, tapi kerana sistem yang ada mereka menang kerajaan. Tetapi bila melihat kepada untuk bergerak ke hadapan seperti yang Saudara Lee Chee Tong sebutkan sebentar tadi, we must all get back to the drawing board lah, and bersama-sama rencanakan jalan ke hadapan. It couldn't be the decision of a singular party, it should be the decision of everyone dalam Barisan Pembangkang. All will have to go back to the drawing board lah. I mean, kita dah tunjuk bahawa kalau kita ada kempen yang berkesan, kita boleh cuba untuk kekalkan apa yang sedia ada, tetapi tidak mencukupi untuk memenangkan kerajaan. Whatever we have shown in this election, we may be able to still keep some seats as opposition, but we need an X factor. We need a new factor in order to be able to win government. At this moment, I think it has been shown very clearly that we fail to convince the voters that we are a viable alternative to the government. So that has to change. That has to change. We have to go back to the drawing board. Kita perlu formula baru. Tapi formula apa, kita belum tahu.